Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa man walah. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada tengah hari ini saya memenuhi jemputan daripada Kiam. Contoh dia punya Kelab Islah dan Amal bagi misi niaga di Kelana Jaya, meminta dan juga menjemput saya mengisi satu ruang di dalam apa yang dinamakan sebagai pengisian Ramadan, kuliah zuhur, yang mana saya selalu beberapa tahun kebelakangan ini saya mengisi ruang slot tersebut di mesin niaga. Tetapi oleh kerana di dalam situasi dan keadaan pandemik COVID-19 ini, beberapa program-program seperti itu terpaksa untuk disusun kembali dan dilaksanakan melalui online, melalui dalam talian. Maka kita pertama-tama mengucapkan syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dalam kesempatan dan juga ruang ini kita dapat meneruskan amal Ramadan kita, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesihatan, memberikan kemampuan untuk terus beribadah dan menerima amal ibadah kita sebaiknya. Baik. Antara dua tajuk ataupun tema yang diberikan kepada saya adalah kisah daripada Quran, di mana Al-Quran ini kata Nabi SAW, Qul huwallahu ahad itu sepertiga daripada Al-Quran, yang mana ia merujuk kepada sebahagian pandangan di kalangan para ulama hadis, merujuk kepada isu akidah adalah sebahagian 1/3 daripada Al-Quran, isu berkaitan hukum hakam adalah salah 1/3 daripadanya, dan 1/3-nya lagi adalah berkaitan dengan kisah al-qasas al-madhiyah, kisah-kisah umat-umat terdahulu sebelum daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka antara perkara yang penting juga untuk kita membaca, meneliti dan mengetahui tentang kisah-kisah yang disebutkan di dalam Al-Quran. Antara fungsinya adalah berkaitan dengan memberikan kekuatan, keyakinan kepada dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana baginda memerlukan satu motivasi. Baginda sallallahu alaihi wasallam dikenakan berbagai tekanan, dikenakan berbagai ujian, dan untuk mengetahui bahawa apa yang sedang dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah sangat meyakinkan, convincing di akhirnya nanti, supaya baginda tidak berputus asa ataupun patah semangat. Maka Allah Ta'ala menampilkan cerita-cerita yang banyak berkaitan dengan para anbiya yang terdahulu untuk menunjukkan bahawa ia adalah suatu perkara yang normal atau ujian yang benar-benar perlu untuk dihadapi oleh para anbiya dalam dakwah mereka kepada umat mereka. Antara nabi ataupun nabi yang paling banyak disebutkan dan diulang kisah dan ceritanya dan namanya adalah Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga apabila bercerita tentang ataupun bercerita kepada sahabat-sahabat baginda selalu menunjukkan ataupun menyebut Nabi Musa, rahimallahu Musa, semoga Allah merahmati Musa, kata Nabi SAW, di dalam melayani kerenah umatnya. Dan Bani Israel adalah umat Nabi Musa alaihi salam, dan agama Yahudi yang hadir selepas daripada itu juga adalah sebahagian daripada umat Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Dan ia benar-benar mencabar Nabi Musa alaihi salatu wassalam dalam memberikan hidayah, dalam menyampaikan hidayah Allah dan dakwah kepada mereka. Pada tengah hari ini, dalam waktu jangka masa yang sederhana ini, saya suka untuk memetik satu kisah di dalam surah Asy-Syu'ara, ianya juga disebut dalam surah Al-Qasas, dan juga disebutkan dalam surah Al-A'raf. Dalam surah Al-A'raf juga Allah Ta'ala menyebutkan bagaimana pertembungan di antara Nabi Musa alaihi salatu wassalam dan juga Fir'aun.
sebelum daripada nanti rentetan sampai kepada Firaun itu mati di dalam di tengah laut mati, di dalam laut mati berada di Jordan, di Mesir. Bagaimana apabila Allah Subhanahu wa taala Laut Merah itu dibukakan dengan mukjizat Nabi Musa alaihi salatu wasallam, dan mereka mati lemas di dalamnya. Berlaku sesuatu kisah pertembungan dialog Nabi Musa dengan Firaun yang menggambarkan bagaimana akal fikiran ketika itu dapat mematahkan hujah-hujah ataupun dakwaan-dakwaan Firaun, sehingga Nabi Musa alaihi salatu wasallam ketika itu tidak menggunakan apa-apa mukjizat, melainkan menggunakan logik yang cuba untuk dipaksakan oleh Firaun kepada masyarakat ketika itu, masyarakat Mesir ketika itu, dan bagaimana apabila doktrinisasi kepada pemikiran itu sehingga menyebabkan kadang-kala ianya gagal menjadikan kita berfikir. Sebab itu penting kepada kita untuk menggunakan akal sebaiknya di dalam beragama. Benar, agama itu tidak bergantung kepada akal. Benar. Tetapi dalam waktu yang sama, akal itu digunakan pada tempat, pada kapasiti yang sebaiknya di dalam memahami agama Allah Subhanahu wa taala, hukum hakamnya dan yang lain-lain. Baik. Sekiranya di hadapan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah punyai Al-Quran, khususnya Al-Quran terjemahan, mari kita semak pada surah Asy-Syu'ara yang bermula daripada ayat 10. Kita akan pergi daripada ayat 10 sehinggalah kepada ayat yang ke-51. Dia ada potongan-potongan pendek ayatnya. Allah Subhanahu wa taala memulakan dalam kisah ini dengan sebutan ataupun dengan membaca, mungkin kita boleh baca sedikit sebagai kerana Ramadan merupakan bulan Al-Quran. Kalau saya baca potongan awal daripada muka surat yang pertama daripada surah Asy-Syu'ara. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَى هَارُونَ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ قَالَ كَلَّا فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. Baik, itu antara potongan awal daripada surat Asy-Syu'ara dalam perbincangan yang kita ingin sentuh pada pagi ini, pada tengah hari ini, iaitu bermula daripada ayat 10. Allah menyatakan wa idz nada rabbuka Musa an i'til qaumil zalimin, dan ingatlah ketika Tuhanmu menyeru Musa dengan firman-Nya, datangilah kaum yang zalim itu. An i'til qaumil zalimin, satu arahan Allah, pergi berjumpa dan berdakwah kepada kaum yang zalim itu. Fi qaum fir'aun ala yattaqun, dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ataupun mentarifkan siapa kaum yang zalim itu. Kaum Fir'aun
yang mana mereka itu tidak mengapa mereka itu tidak bertakwa. Allah pertikaikan. Pertikaikan ini bukan pertanyaan, ini bukan bermaksud pertanyaan Allah. Alla yattaqun, kenapa mereka tak bertakwa kepada Allah? Ini bukan bermaksud Allah tidak tahu dan bertanya kenapa perkara itu terjadi. Kerana dalam bahasa Arab ia mempunyai as-su'al li ajli taubih, bertanya dengan maksud ingin menghina. Mereka tak takut kami kah? Macam itu. Maka Allah angkat pertanyaan tu, kenapa mereka sampai berani tak takwa dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala rabbi inni akhafu ayyukadzibun. Nabi Musa menjawab kembali, wahai Tuhan, aku bimbang aku akan didustakan dan ditolak dakwahku. Wa yadhiqu sadri wa la yantaliqu lisani fa arsil ila Harun. Dan mana itu akan menyebabkan dadaku menjadi sempit, lisanku tidak menjadi fasih, maka jadikanlah Harun sebagai rasul, fa arsil ila Harun, dan maka utuslah Harun bersamaku. Iaitu perkara ini merujuk kepada Nabi Harun alaihi salam, menjadi permintaan Nabi Musa alaihi salam menjadi dan diangkat menjadi rasul. Walahum alayya dhanbun fa akhafu ay yaqtulun, kerana bagi mereka aku ni punya dosa. Iaitu Nabi Musa alaihi salam sememangnya ada quote and quote sejarah latar belakang kenapa kebimbangan ini disuarakan oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Fa akhafu ay yaqtulun, aku bimbang nanti mereka akan membunuh aku. Apa ceritanya? Iaitu Nabi Musa alaihi salatu wassalam adalah daripada Bani Israel. Fir'aun adalah daripada keturunan Qibti yang hari ini dikenali sebagai Koptik di Mesir. Maka Koptik ini adalah kumpulan yang boleh dianggap sebagai minoriti, tetapi mereka adalah paling berkuasa dan juga paling berpengaruh di Mesir ketika itu. Maka orang-orang Bani Israel ditawan dan dijadikan hamba untuk berkhidmat dan membina, seperti mana selalu kita ketahui, membina piramid-piramid di situ untuk Fir'aun dan juga kerajaannya. Maka kisah seperti mana yang kita juga tahu, Asia menerima seorang bayi yang dihanyutkan di atas ataupun melalui laluan sungai, dan diambil dan dibesarkan. Walaupun pada ketika itu Fir'aun merasakan bahawa dia ataupun melihat dalam mimpinya dan ditafsirkan, ditakbirkan oleh tukang-tukang sihirnya bahawa dia perlu untuk membunuh semua anak lelaki, bayi-bayi di kalangan yang disebutkan sebagai Bani Israel, kerana dia akan muncul dan menghancurkan kerajaan Fir'aun itu tadi. Maka melalui perkara tersebut Allah Ta'ala telah menjadikan Musa yang bahkan menghancurkan kerajaan ataupun mengalahkan Fir'aun itu membesar dan hidup di dalam istana Fir'aun itu sendiri. Maka tatkala dia membesar dan dia dianggap sebagai keluarga diraja, melihat bagaimana satu hari seorang Bani Israel dibuli, dan akhirnya Musa tidak boleh tahan, pergi ke menyelamatkannya dan juga menumbuk lelaki Qibti itu sehingga mati, dan dia melarikan diri daripada Mesir ketika itu. Dan itu antara yang dikatakan sebagai dosa yang mereka akan ambil tindakan kembali kepada Musa alaihissalam. Dan Allah Ta'ala menjawab kepada kebimbangan itu, kalla, jangan sekali-kali bimbang, fadhhaba bi ayatina inna ma'akum mustami'un, kamu berdua pergilah dengan ayat keterangan kami, sesungguhnya kami bersama dengan kamu dalam keadaan mendengar dengan betul-betul. Apa maksudnya di sini? Iaitu ada dua perkara. Pertama, Allah Subhanahu wa taala meminta jangan bimbang, itu urusan kami menjaga engkau. Dan yang kedua, kalau kita lihat pada ayat ke-15 dalam surah Asy-Syu'ara ini, Allah menggunakan kata ganti nama diri yang merujuk kepada dua orang, fadhhaba, iaitu kamu berdua pergilah. Ayat yang ke-13, Musa alaihi salam memohon kepada Allah untuk fa'arsil ila Harun, dan juga lantiklah, hantarlah aku bersama dengan Harun, ataupun dengan waktu yang mudah juga untuk menjadikan Harun sama sekali pada bakam kerasulan ketika itu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengkabulkan dengan melalui fadhhaba. Allah kata arahkan kamu berdua, merujuk kepada Musa dan Harun. Dan di sinilah
menunjukkan bahawa Harun telah pun dilantik. Bila dilantik, kat mana dilantik, bagaimana dilantik, ianya tidak dijelaskan secara eksplisit di dalam Al-Quran, dan sekiranya ia tidak dijelaskan juga di dalam kitab-kitab hadis yang lain, maka itu tidak menjadi keperluan untuk kita mengetahui melebihi daripada apa yang diterangkan oleh Allah SWT dan juga Rasulnya Muhammad SAW. Baik, setelah daripada dapat arahan tersebut, Nabi Musa AS memberikan kebimbangan beliau, maka dia pergi. Fa'tiya fir'auna faqula inna rasulu rabbil alamin. Dan arahan Allah yang terakhir, kamu berdua pergi berjumpa dengan Fir'aun dan kamu berdua berkatalah, inna, sesungguhnya kami, rasulun min rabbil alamin, adalah utusan daripada Tuhan sekian alam. Baik. An arsil ma'ana Bani Israel. Allah arahkan dalam ayat 16, dan pada ayat yang ke-17 disebutkan objektif kehadiran Musa dan Harun kepada Fir'aun. Ini perlu untuk kita fahami dan pegang, kerana ia akan datang nanti tuduhan-tuduhan yang lain, di mana Nabi Musa sangat cekap kerana ia datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hikmah ini apabila memberitahu bahawa objektifnya adalah untuk apa? An arsil ma'ana Bani Israel. Dalam ayat ke-17 diberitahu, lepaskan Bani Israel pergi bersama dengan kami, kerana mereka telah pun ditangkap, mereka telah pun dijadikan hamba, mereka telah pun ditekan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mengarahkan kepada Musa untuk meminta kepada mereka, serahkan Bani Israel, lepaskan pada aku, dan aku tidak mahu ganggu engkau, dan lepaskan mereka pergi untuk beribadah dan bersama dengan Musa alaihissalam. Itu adalah objektif terbesar. Kita akan tengok bagaimana perkara itu menjadi pertikaian nanti pada Fir'aun, sehingga tuduhan-tuduhan baru dibuat. Fondasinya, asas permintaan itu telah pun wujud di situ. Telah diberitahu oleh Allah kepada Musa untuk meminta dibebaskan Bani Israel. Baik. Perkara itu telah dijelaskan kepada Fir'aun ketika mana Nabi Musa bertemu dengan Fir'aun. Pergi kepada ayat 18. Apa kata Fir'aun? Fir'aun tatkala mendengar permintaan itu, dia jawab, semuanya serangan-serangan peribadi. Ini bukan hujah-hujah yang menunjukkan bahawa Fir'aun mampu untuk membalas, mampu untuk memberikan hujahan. Sama sekali tidak. Qala alam nurabbika fina walidan walabithta fina min umrika sinin. Dia Fir'aun menjawab, bukanlah kami telah mengasuhmu dalam lingkungan keluarga kami? Bukankah engkau telah pun membesar, yang mana kami besarkan, walidan, dan kami anggap sebagai anak, walabithta fina min umrika sinin, duduk dengan kami pula begitu lama. Macam nak katalah, tak reti nak bersyukurkah? Kami dah besarkan, dah duduk dengan kami, nak lawan kami pula, nak minta benda yang sepatutnya tak boleh diminta. Lepas tu dia ungkit pula, wa fa'alta fa'lataka allati fa'alta wa anta minal kafirin. Dah daripada tu, dah membesar dengan kami, dah duduk dengan kami lama, engkau Musa telah melakukan kesalahan daripada perbuatan yang telah engkau lakukan, dan engkau termasuk di kalangan orang-orang yang tak tahu berterima kasih. Wa anta minal kafirin. Kafirin ini termasuk dalam kufur nikmat, tidak berterima kasih kepada kami. Apa maksud engkau telah buat apa yang telah engkau buat itu? Wa fa'alta fa'lataka allati fa'alt. Maksudnya adalah dulu engkau pergi bunuh orang Qibti itu tadi. Dah salah dah. Dan inilah yang membuatkan perbezaan antara kita kadang-kala. Apabila telah pun jelas memang itulah yang dituduhkan, faktanya sama ada ia betul ataupun tidak, perkara yang kedua, tetapi ia telah dilakukan. Jawab Nabi Musa AS dalam ayat yang ke-20. Qala fa'altuha idzan wa ana minadh dhalin. Ya, aku lakukan dahulu, aku tak nafikan, dan aku tersilap ketika itu, dan aku tidak termasuk daripada orang yang belum mendapat petunjuk, kata Musa alaihissalam. Inilah yang menjadi mungkin satu pengajaran juga kepada saya dan kita semua, bahawa apabila ialah telah jelas kesalahan kita, kalau kita cuba untuk belok balik sana semua, maka ini semua akan menjadikan perkara itu lebih tidak cantik. Baik. فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ. Lalu aku lari daripada kamu kerana aku takut kepada kau, iaitu kepada Fir'aun. Setelah dilakukan tadi, dia
actually dia mempertahankan satu orang yang dizalimi, iaitu Bani Israel tersebut. Maka apabila mempertahankan diri itu, dia menumbuk dan akhirnya menyebabkan, memang dalam riwayat hadis dan juga semua yang kita baca tentang Musa AS ini punya kekuatan yang cukup luar biasa. Dengan satu pukulan dia memang mampu menyebabkan Bani Israel Qibti itu meninggal dunia. Tapi dalam situasi bukan dia mai datang tiba-tiba dan kemudian bunuh orang, tidak, tetapi dia melihat adanya satu kezaliman kepada bangsanya, iaitu Bani Israel. Maka dia kata, aku lari disebabkan aku takut kau ambil tindakan, dan tatkala aku khiftu fawahaba li rabbi, dan Allah Ta'ala, kerana selepas ketika mana aku melarikan diri itu, Allah Ta'ala memberikan aku hikmah, ilmu kepada aku, serta dia menjadikan aku sebahagian daripada rasul-rasul yang diutuskan. Wa tilka ni'matun tamunnuha alayya an 'abadta bani Israel. Dan itulah kebaikan yang telah engkau berikan kepadaku. Dan maksudnya dia mensyukuri ataupun berterima kasih, engkau berikan, kau besarkan aku dan sebagainya, dan aku membesar dalam rumah dan istana engkau. Tapi dalam waktu yang sama, an abadta bani Israel, dan engkau telah perhambakan, jadikan Bani Israel itu hamba-hamba yang secara zalim. Mendengar perkara itu, apa yang dijawab oleh Fir'aun? Fir'aun menyatakan, qala Fir'aun, kata Fir'aun, wa ma rabbul alamin, penghinaan terhadap Allah. Wa ma rabbul alamin, dia menyatakan apa, bukan siapa, bukan man, tetapi ma. Wa ma rabbul alamin, apa tu yang kau cakap tentang Tuhan sekalian alam tu? Nabi Musa AS mengekalkan ketenangan dia, ketenangan beliau, dan dia kata, qala rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Yang engkau tanyakan Tuhan sekalian alam itu adalah Tuhan yang mentadbir langit-langit dan bumi, dan juga apa yang ada di antaranya, in kuntum muqinin, dan sekiranya jika kamu ingin mahu mempercayainya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat penting. Kerana apa? Fir'aun berada bukan sahaja tidak mentadbir keseluruhan bumi, hanya mentadbir fokusnya adalah kepada Mesir sahaja. Ada tempat lain, ada bumi itu lebih luas, ada langit. Siapa yang menjadi Tuhan? Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita lihat, kita bayangkan pertemuan antara Musa dan juga Fir'aun itu sudah tentu tidak bersemuka Musa dan Harun dengan Fir'aun. Kita dapat tahu daripada keseluruhan ayat ini, ia sedang berada pada satu kawasan istana yang mungkin boleh dianggap sebagai balai rung seri. Ada mereka dan ada menteri-menteri mereka, ada juak-juak mereka, ada orang-orang lain yang dianggap sebagai VVIP. Dan Nabi Musa AS tahu sekiranya ianya tidak dapat untuk meyakinkan Fir'aun, ia mampu untuk merubah apa yang ada di kanan dan kiri yang orang ramai ketika itu. Kerana dakwah itu tidak hanya berfokus kepada dia. Tidak dapat Fir'aun, dapat orang lain pun mencukupi. Kerana dakwah itu adalah menyelamatkan manusia daripada jalan ke jalan yang sesat, jalan yang gelap. Dan apabila Nabi Musa menjawab, Tuhan yang engkau tanyakan itu Tuhan sekalian alam, adalah Tuhan langit dan bumi dan dan di antara keduanya, dia menjawab kembali. Dia tak boleh untuk jawab secara logik, secara ilmiah. Dia kata, qala liman haulahu, dan Fir'aun berkata kepada orang di sekelilingnya. Suatu saya katakan, ada orang ketika itu. Ala tastami'un. Dia kata, kamu tak dengar dia kata apa tu? Ialah, kalau katakan ya, semua orang dengar, jawablah apa yang dikatakan oleh Musa AS. Tapi dia tak boleh jawab. Dia cuba untuk mengunjing, ataupun bahasa orang muda, menganjing Nabi Musa AS. Qala rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Dan Nabi Musa tambah lagi, walaupun tak ditanya, dia tambah lagi, Tuhan sekalian alam itu adalah Tuhan bapa kamu, Tuhan kamu, Tuhan bapa-bapa kamu yang dahulu. Ini menjentik akal dan juga fikiran. Kalau engkau Fir'aun yang baru dilahirkan dan kemudian dan juga sedang membesar, engkau dilahirkan oleh ibu dan ada ayah engkau, dan sebelum-sebelum itu ada. Kalau engkau adalah Tuhan, bagaimana pula dengan atuk nenek engkau itu? Sertakan engkau menjadi Tuhan kepada atuk nenek yang telah pun wujud dan telah pun meninggal dunia lebih awal. Yang ini adalah logik-logik yang dilontarkan antara daripada Nabi Musa kepada Fir'aun untuk menyebabkan keimanan ataupun kepercayaan mereka terhadap ketuhanan Fir'aun itu lebur.
Maka ini cara Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam menyatakan bahawa mak bapak kamu atau nenek kamu pun Tuhannya sama. Memberikan bahawa engkau tak mungkin menjadi Tuhan kepada mereka yang telah awal. Dan kemudian Fir'aun sekali lagi mencandek ataupun menganjing Nabi Musa AS kerana kehilangan kata-kata hujah. Dia kata, qala inna rasulukum alladhi ursila ilaikum la majnun. Ni orang yang kamu kata sungguhnya rasulmu yang diutuskan kepadamu ni benar-benar gila. Ni Musa ni gila semua ni. Sekali lagi gagal untuk menjawab. Bercukupan dengan hanya sekadar menghina dengan mengatakan dia ni gila. Jawablah kalau katakan tidak mampu, kalau katakan itu adalah salah dan engkau mempunyai hujah. Dan Nabi Musa AS tambah lagi, qala rabbul masyriqi wal maghribi wa ma bainahuma in kuntum ta'qilun. Allah, Tuhan sekalian alam itulah Tuhan timur dan barat dan apa yang ada di antara keduanya sekiranya kamu mahu untuk berfikir. Macam saya katakan tadi, Allah Ta'ala itu empunya kepada langit dan bumi. Fir'aun itu berada di bumi, siapa empunya kepada langit. Dan kemudian engkau hanya berada di Mesir, siapa yang akan berada di barat dan timur lagi. Qala la in ittakhadhta ilahan ghairi la aj'alannaka minal masjunin. Dan Fir'aun mula hilang kesabaran dan hilang kewarasannya. Dia mula mengugut. Kata Fir'aun, la in ittakhadhta ilahan ghairi. Ingat, kau ambil Tuhan selain daripada aku, la aj'alannaka minal masjurin. Aku akan jadikan engkau, aku akan penjarakan kau. Setelah habis segala hujah tidak boleh untuk dijawab, ancaman untuk penjara itu diberikan pula. Ini adalah tanda kelemahan dia. Qala awalau ji'tuka bi syai'in mubin. Nabi Musa kekal cool dan tenang dan berkata, takkanlah nak penjarakan saya kalau saya boleh dapat bawakan bukti lebih jelas, bolehkah? Dan qala fa'ti bihi in kunta minas sadiqin. Dan kemudian Fir'aun terperangkap. Dia nak diugut untuk dipenjarakan, tapi Nabi Musa AS kata, ada yang lebih jelas lagi, bukti yang saya boleh bawa. Menyebabkan kalau katakan dia stop ketika itu, dia dapat malu. Dia kata, okey, bawa lagi apa yang kamu ada. Kalau kamu benar, bawa. Dia dah terperangkap dengan kata-kata dia sendiri. Fa'alqa 'asahu fa idza hiya thu'banun mubin. Dan ketika itu Musa melemparkan tongkatnya, tiba-tiba tongkat itu menjadi ular yang besar dan jelas dan nyata. Wa naza'a yadahu fa idza hiya baydha'u lin-nadhirin. Dan ketika itu juga, dan dia mengeluarkan tangannya dari dalam bajunya, tiba-tiba tangan itu menjadi putih bercahaya bagi orang yang melihatnya. Kerana ingat, mukjizat-mukjizat yang diberikan kepada para anbiya dan rasul itu adalah menepati nilai professionalism, nilai keilmuan yang dianggap sebagai profesional ketika itu. Di zaman Nabi Musa alaihi salatu wassalam, ilmu-ilmu yang menyerupai dengan sihir dan sebagainya ini dianggap sebagai satu yang hebat. Maka benda-benda yang berkaitan dengan kesihiran ini lambang profesional. Jadi mukjizat Nabi Musa AS datang menyerupai itu. Sedangkan itu Nabi Musa tidak mengamalkan sihir, tetapi mengamalkan sesuatu yang mukjizat yang Allah Ta'ala benarkan untuk melawan mereka. Baik. Dan kemudian qala lil mala'i hawlahu inna hadha la sahirun alim. Dan kemudian Fir'aun berkata kepada mereka yang berada di sekeliling mereka, inna hadha la sahirun alim. Ini adalah sihir yang jelas lagi nyata. Yuriduna ay yukhrijakum min ardikum bisihrihi famadha ta'murun. Ayat 35 ini penting dengan dijawab melalui ayat 17 tadi. Saya katakan ayat 17 ini penting untuk memahami tuduhan baru yang ditimbulkan oleh Fir'aun. Fir'aun kata dalam ayat ke-35, yuridu ay yukhrijakum min ardikum bisihri. Mereka mahu untuk menghalau kamu daripada tanah-tanah kamu ni dengan menggunakan sihir. Apa yang kamu, famadha ta'murun, dan kamu rasa apa yang perlu aku buat pada dia. Sedangkan dalam ayat ke-17 Nabi Musa alaihi salam dengan jelas menyatakan bahawa sesungguhnya aku meminta supaya Bani Israel itu dilepaskan dan dapat bersama dengan aku
dan tidak lagi diperhambakan oleh kamu, wahai Fir'aun. Itu adalah fondasi, asas kepada permintaan Nabi Musa. Tapi bila dah kalah berhujah dan bila telah pun gagal untuk meyakinkan orang di sekelilingnya, dia buat tuduhan baru pada ayat ke-35. Dia menyatakan bahawa Nabi Musa dan Harun datang untuk menghalau mereka yang ada bersama dengan Fir'aun itu daripada Mesir. Kemudian bila ditanya kepada mereka yang berada di dalam balai rung seri itulah, balai pengadapan itulah, dia tanya, apa yang kamu rasa untuk aku buat? Kerana dia dah hilang dia punya rasional. Patut kalau dia itu betul-betul jahat lah, dan dia pun tak masih lagi rasional, dia punya pilihan sekadar tangkap Nabi Musa dan hukum. Buat apa untuk dia tunjukkan ataupun minta kepada orang yang berada di sekelilingnya untuk memutuskan? Kerana ketika itu dia telah mula gelabah, kerana dia melihat orang berada di sekelilingnya telah pun mendapat ataupun telah pun kepercayaan keimanan mereka terhadap Fir'aun itu telah pun bergegar. Jadi dia cuba untuk tarik perhatian. Dia kata, kamu rasa aku perlu buat apa? Dia ni nak halau kita semua daripada kampung kita. Akhir sekali mereka benar-benar telah pun mungkin terpancing ataupun telah pun teryakini akan kata-kata dan juga dakwah Nabi Musa alaihi salam, kerana ianya logik, ianya benar-benar benar dan juga bukan satu kebatilan. Apa jawab mereka yang menjadi penasihat-penasihat kepada Fir'aun ketika itu? Qalu arjih wa akhahu wab'ath fil madaini hashirin. Dia kata, mereka menjawab, tahanlah sementara dia dan saudaranya dan utuskanlah ke seluruh negeri yang akan mengumpul ahli sihir. Kita biarkan dia bertempur dengan ahli-ahli sihir negeri ini. Tengok, yang ini adalah satu satu kesalahan yang fatal. Nampak? Ya'tuka bikulli saharin alim. Datang kepada engkau Fir'aun nanti orang-orang ahli-ahli sihir yang pandai untuk membantu engkau melawan Musa ini. Fajumi'as saharatu limiqati yaumin ma'lum. Dan setelah sampai waktunya, dikumpulkan tukang-tukang sihir yang hebat, dan mereka itu dikumpulkan pada waktu yang ditetapkan dan berjumpa dengan Fir'aun. Wa qila linnas hal antum mujtami'un. Dan kemudian dia dah bersedia, dia nak panggil orang ramai. Dia kata apa? Wa qila linnas. Diumumkan kepada orang ramai. Antum mujtami'un. Kamu semua berkumpullah, tengok bagaimana Musa akan dikalahkan oleh tukang-tukang sihir aku. Okey? Apa maksud dia? Nanti saya akan sampai pada ayat yang tertentu menunjukkan bahawa ini adalah kelemahan dan kebodohan Fir'aun ketika bertembung dengan Nabi Musa AS. Dan kemudian orang-orang yang telah pun di brainwash oleh Fir'aun dan juga kekuatan dia melalui dengan kekuasaan dia, melalui ketenteraan dia, melalui harta dan juga pedang-pedang mereka, menyebabkan orang takut menjadikan yang batil itu adalah benar. Kerana ketakutan. Sebab itu jangan pernah takut untuk memeluk kebenaran, mempertahankannya. Kerana dengan membiarkannya sahaja akan menjadikan kita benar-benar bodoh dan juga jahil sejahil-jahilnya. Dan sebelum melihat kepada apa yang akan terhasil daripada pertembungan Nabi Musa dan juga tukang sihir, mereka kata, la'allana nattabi'us saharata in kanu humul ghalibin. Agar kita ni dapat mengikuti para ahli sihir itu jika mereka yang menang, kata dia. Falamma ja'as saharatu. Kalau dah nak lawan ni, apa yang berlaku, tukang-tukang sihir ni datang kepada Fir'aun dan bertanya. Qalu, mereka bertanya kepada di Fir'aun, a inna lana ala ajran in kunna nahnul ghalibin. Dia tanya siap-siap dalam ayat yang ke-41. Kami ni kalau benar, kalau menang, apa balasan yang kami akan dapat kalau kami menang ni, Fir'aun? Fir'aun jawab, qala na'am, ya, kamu akan dapat ganjaran. Wa innakum idzal laminal muqarrabin. Bahkan kamu akan menjadi orang-orang yang dekat dengan aku. Untunglah dia menawarkan bukan saja one off, bagi bantuan one off, bagi hadiah one off. No, dia akan berterusan sampailah bila-bila akan dapat daripada Fir'aun segala kelebihan, segala projek ke, harta ke, apa sebagainya, kerana dia datang dekat. Dia bersama dalam kabinet Fir'aun itu sendiri. Jadi mereka kata, wih, bagus. Jadi ini bukan one off. Mereka bersemangat nak pergi lawan. Kemudian bila mendengar
jawapan daripada komitmen Fir'aun untuk memberikan dia hadiah. Dia kata, qala lahum Musa, dan kemudian pada ayat ke-43 dia Musa berkata kepada mereka, alqu ma antum mulqun, kamu lemparkanlah apa yang kamu nak lemparkan, apa yang kamu nak buat, silakan. Sebab dia datang dengan kumpulan as-saharah, maksudnya satu geng, satu kumpulan lawan dengan satu orang, Nabi Musa. Katakan contoh 10 lawan 1. Jadi tak apalah, hampa nak lawan aku, balinglah apa yang hang nak. Jadi Nabi Musa tawarkan mereka untuk bermula. Dan kemudian fa'alqaw hibalahum wa 'asiyahum wa qalu bi'izzati fir'auna inna la nahnul ghalibun. Tengok bagaimana mengampu, bagaimana kebodohan orang-orang macam ini kan, yang melawan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata dia? Wa qala fa'alqaw hibalahum, dalam ayat ke-44, lalu mereka melemparkan tali temali mereka, wa 'asiyahum, dan tongkat-tongkat mereka semua dia baling. 'Asiyahum wa hibalahum, dia baling. Dan mereka bercakap macam kita kan, kalau kita nak buat bismillah apa dengan nama Allah, dia pula waqalu, masa baling tu dia menjerit, waqalu bi'izzati fir'auna inna la nahnul ghalibun, demi kemuliaan Firaun kita akan menang, kita tak akan kalah. Tu saya kata, kadang-kadang bila orang ni nak pergi mengampu ke, atau kalau orang ni dah hilang akal dia yang sihat sampai ke tahap begitu jadinya. Sedangkan semua daripada kita tahu bahawa kalaulah Fir'aun tu benar-benar hebat, dia sendiri turun lawan Musa, tak payah guna, tak payah sub kepada orang lain. Fir'aun boleh turun dan bertanding dan berlawan dengan Musa AS, hanya duduk di atas kerusi ni, kalau dia betul-betul Tuhan. Tapi oleh kerana dah janji dengan rasuah macam tu, ataupun dengan hadiah macam tu, nampak tak cerdik pun tak cerdik lah. Ketika dia baling tongkat, ini tukang-tukang sihir Fir'aun juga awal, dia baling tongkat, dia baling tali temali, dia kata waqalu bi'izzati fir'aun inna la nahnul ghalibun, kata dia, dengan kemuliaan Fir'aun kami akan menang tanpa masalah. Fa'alqa Musa asah, dan lepas dia baling, Nabi Musa pun balinglah dia punya tongkat. Fa'idha hiya talqafu ma ya'fikun, dalam ayat 45, dan maka tiba-tiba tongkat itu menjadi ular dan menelan satu persatu benda-benda palsu yang mereka ada-adakan itu. Fa'ulqiyas saharatu sajidin, maka para ahli sihir itu terkejut lalu merebahkan badan dia, merebahkan diri tubuh mereka seraya bersujud dan menyatakan qalu amanna bi rabbil alamin, alhamdulillah. Selepas mereka ni ialah orang-orang yang cerdik ketika itu, profesional ketika itu, orang-orang intelek. Kerana saya katakan tadi, intellectualism ketika itu adalah mereka, apa benda dia? Contohnya adalah nilai kesihiran, itulah nilai profesional. Jadi mereka ada akal, orang yang paling tahu dalam masyarakat itu. Jadi dia tengok, yang ini bukan main-main, ini benar-benar. Dan Nabi Musa tidak pernah menyatakan ia datang daripada diri dia. Dia mengembalikan semuanya kepada Allah. Inilah kelebihan Allah Ta'ala beri, inilah Allah Ta'ala bantu aku, inilah wahyu Allah. Dan ini adalah benar-benar ikhlas. Kalau dia nak kempen untuk diri dia supaya menjadi Tuhan ataupun diikuti secara membuta tuli, dia tak akan jual nama Allah. Dia jual nama diri dia. Tapi dia letakkan bahawa aku tidak tahu apa-apa, aku lemah, aku hanya dibantu oleh Allah Ta'ala. Ini adalah Rasul dan Nabi yang dihantar oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia. Maka orang-orang yang cerdik macam ni tiba-tiba menampak dan yakin dan berkata, kami hari ini beriman dengan Tuhan sekian alam, Rabbi Musa wa Harun, Tuhan Musa dan Harun. Melihatkan keadaan itu, kita pun lah Allah Ta'ala bagikan kita, insya-Allah semua daripada kita yang menonton ini adalah orang-orang yang cerdik. Bila datangnya kebenaran, datangnya fakta, maka tak perlulah untuk kita bertangguh, melainkan kita menerima kebenaran itu dan tidak menolak kebenaran. Itu yang penting. Mungkin kita tak bercakap secara terbuka, sekurang-kurangnya kita tidak menyokong yang salah ataupun yang batil. Kemudian Allah sebut dalam ayat 49, Allah sebut tentang kenyataan Fir'aun terkejut apabila dia melihat tukang-tukang sihir itu mula melawan kembali ataupun beriman dengan Musa, side pada Musa dan lawannya.
Apa dia kata? Qala amantum lahu qabla an adzana lakum. Tengok betapa rendah dan nilai hinanya Firaun ketika itu. Dia kata, kamu semua nak beriman dengan dia sebelum aku izinkan. Tu dia gila cukup habis. Apa yang berlaku adalah dia kata nak masuk agama dia ataupun nak beriman dengan Tuhan, dapat dulu kelulusan daripada aku, dapat dulu tauliah daripada aku, sampai tahap macam tu sekali. Innahu lakabirukum alladhi 'allamakumus sihra falasawfa ta'lamun. Tengok, dia ubah balik cerita. Dahlah dia yang pergi cari, dia yang pilih tukang-tukang sihir itu seluruh Mesir. Tiba-tiba mereka telah pun diberikan hidayah dan mereka beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia twist balik cerita. Apa dia kata dalam ayat ke-50? Maaf, ayat yang ke-49, maaf. Dan dia kata, kamu beriman dengan Musa sebelum aku memberikan izin kepada kamu. Sesungguhnya dia pemimpin yang mengajarkan sihir kepada kamu. Nanti kamu pasti akan tahu akibatnya. Dia tuduh pula dia yang pergi cari tukang-tukang sihir. Lepas dia beriman kepada Nabi Musa, dia kata, aku tahu dah dia ni tok guru hampa. Hampa pergi berguru dengan dia, sekarang ni main silap mata depan aku macam ni. Inilah orang yang tidak berada pada posisi kebenaran dan mereka cerita apa yang salah setelah dia kalah. Dan apa yang menjadi ancaman dia? La uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin wa la usallibannakum ajma'in. Sudah pasti aku akan potong tangan kamu dan kaki-kaki kamu secara bersilang, dan aku akan menyalibkan kamu, salib kamu seluruhnya. Kalah hujah dan sebagainya, hadir dengan ancaman begini. Tapi walaupun sekejap sahaja baru beriman, iman mereka cukup mantap. Apa jawab tukang sihir? Qalu la dhaira inna ila rabbina muqalibun. Mereka berkata, tidak ada apa yang kami takutkan kerana kami akan kembali kepada Tuhan kami akhirnya. Inna natma'u ay yaghfira lana rabbuna khatayana. Apa yang kami mahukan adalah kami berharap supaya Tuhan kami mengampunkan kesalahan kami. An kunna awwalal mu'minin, dan kamilah menjadi orang yang paling awal beriman. Hadirin mukminin dan dirahmati Allah, ini adalah potongan daripada surah Asy-Syu'ara bermula ayat 10 sehinggalah kepada ayat 51. Inilah kisah pertembungan antara Nabi Musa alaihi salam dan juga Firaun, dan bagaimana mereka berlaku penghujahan sehingga mengalahkan Firaun dan memalukan Firaun. Selepas daripada itu ada cerita yang panjang sehinggalah membawa kepada kematian Firaun. Agama ini dan Al-Quran ini yang ada di hadapan kita, yang mana Ramadan adalah bulan Al-Quran, menjadikan kita lebih cerdik. Itu fungsi yang Al-Quran ingin bawa, selain daripada hidayah, memberikan hidayah kepada kita, memberikan petunjuk. Tetapi hanya orang yang benar-benar boleh untuk berfikir, ulul albab, kata Allah Subhanahu Wa Taala, itu mampu untuk benar-benar memeluk dan menerima hidayah. Dan kita pun tidak mahu orang beriman itu adalah orang yang hanya sekadar untuk membawa agama ini, membawa dakwah ini. Ya, ada orang yang beriman dan dia tidak mempunyai kemampuan untuk berdakwah, tetapi untuk kita berdakwah ke hadapan dan menjadikan orang lain sebagai orang-orang yang mampu untuk berfikir. Jadi jadikan Al-Quran ruang dan peluang untuk kita baca dalam bulan Ramadan ini. Kita belajar daripada membacanya, dan kemudian kita upgrade diri kita memahami terjemahan dia, dan kemudian pergi kepada tafsirannya. Saya kira setakat itu dahulu bagaimana kisah yang telah pun kita petik daripada surah Asy-Syu'ara ini. Semoga ia memberikan pandangan ataupun memberikan maklumat, memberikan pengajaran kepada kita bahawa melawan Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan pernah menang. Yang kedua, melawan kepada ataupun menjadikan akal dan fikiran itu untuk memahami apa yang dituntut oleh Al-Quran adalah satu keperluan, dan jangan buang sama sekali logik akal kita di dalam beragama, tetapi jadikan ianya sebagai satu medium terbaik dalam memahami apa yang ingin disampaikan Allah melalui hukum hakam, melalui kisah-kisah, melalui akidahnya, supaya kita dapat memperbaiki Ramadan kita pada bulan ini dengan lebih baik. Banyakkan amalan dan semoga Allah mengampuni kita, dan kita jangan lepaskan Ramadan ini, melainkan kita
dapat menggapai keampunan Allah Subhanahu Wa Taala kerana adanya ancaman supaya kita dapatkan Ramadan ini keampunan. Kata Nabi SAW, raghiba an furajul dakhala alaihi Ramadan thumma salakh falam yughfar lah. Rugilah bagi orang yang dapat masuk dalam Ramadan dan Ramadan habis daripada dan ianya tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala walaupun sedikit. Alhamdulillah, insya-Allah kita akan sambung kisah yang kedua pada 28 hari bulan 4 2021, hari Rabu juga pada jam 12.30 hari. Saya akan bawakan kisah yang kedua juga yang menarik, yang berasaskan daripada suratul Buruj, dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Kelab Islah dan Amal Mesin Niaga ataupun KIAM di atas jemputan ini. Dan pada tahun ini kita tak dapat untuk bertemu secara fizikal, tetapi secara dalam talian jugalah sangat-sangat dihargai jemputan ini. Terima kasih semua. InsyaAllah kita akan jumpa pada waktu-waktu yang akan datang. Dan semoga Allah rahmati kita semua. Nas'alullah yaj'alna wa ja'alakum minal ladzina ittaba'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Nas'alullah yaj'alna min muttabi'i bil kitab was sunnah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.